Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, untuk video kali ini saya nak explain sedikit berkenaan dengan cara menjawab tugasan berkumpulan awak. Okey, untuk tugasan berkumpulan ni satu kumpulan tu kena ada 5 orang. Lepas tu dalam awak akan ada tugasan 1 dengan tugasan 2. So untuk video ni saya nak bagi tahu pasal nak tunjuk macam mana nak buat untuk tugasan yang pertama. Okey, untuk tugasan pertama ni awak ada 2 soalan, soalan 1 dan soalan awak ada 3 soalan. Jadi dalam tu akan ada jadual 1 dan jadual 2. So awak kena jawab berdasarkan jadual-jadual yang diberikan tu. Okey, untuk jadual yang pertama dia adalah berkait dengan data tak terkumpul. So awak boleh tengok dalam nota awak apa berkait dengan data tak terkumpul, dan untuk jadual yang kedua berkait dengan data terkumpul. Okey, mula-mula kita tengok soalan dia terus supaya senang untuk awak faham. Okey, untuk soalan pertama dia cakap berdasarkan jadual 1 iaitu data tak terkumpul kita tu, bina jadual yang mengandungi pengiraan kekerapan dan peratusan kekerapan. Lepas tu cari nilai mod. Lepas tu terjemahkan maklumat kekerapan yang kita dah cari tadi dengan peratusan kekerapan tu menggunakan carta yang sesuai. Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua berdasarkan jadual yang kedua iaitu data terkumpul kita. Dia suruh kita cari julai. Lepas tu selang kelas, saiz selang kelas, titik tengah kekerapan kumulatif, peratusan kekerapan, kelas mod, lepas tu mean, median, variance dan sisi yang piawai. Lepas tu dia suruh buat juga carta untuk kekerapan dan peratusan kekerapan. Okey, lepas tu semua benda ni kena buat dalam perisian Excel. Tu tugasan yang pertama awak. So untuk tugasan yang kedua awak kena buat dalam PowerPoint, tapi yang tu kita akan tengok kemudian. So ni tugasan yang pertama awak kena buat dalam perisian Microsoft Excel. So untuk siapa yang tak ada laptop atau maksud saya macam yang tak ada Excel dalam laptop dia, boleh buat dalam Google tu ada, dalam Google Drive dia ada apps untuk Microsoft Excel. So awak boleh buka dalam tu, boleh guna Excel dalam tu juga. Cara yang sama juga awak boleh buat. Okey, kita tengok terus kepada soalan ni. Okey, before that bagi tahu untuk soalan ni setiap grup akan dapat soalan yang berbeza. Saya akan sediakan. So untuk grup 1 akan dapat soalan set 1, grup 2 akan dapat soalan set 2. So sampailah grup yang ketujuh macam tu. Saya akan bagi nanti. Okey. So kita tengok kepada soalan kita. Okey, soalan pertama dia suruh kita bina jadual data tak terkumpul yang mengandungi pengiraan kekerapan dan peratusan kekerapan. Okey, saya buka terus kepada Excel. Okey, yang ni saya dah buat sendiri dah berdasarkan soalan tadi. So untuk soalan yang pertama dia suruh kita cari kekerapan. Lepas tu dia suruh cari peratusan kekerapan. So macam mana nak cari kekerapan? Awak kena kira benda ni, data dia ni. So untuk kelab alam sekitar, kalau tengok soalan contoh yang saya punya ni, kelab alam sekitar berapa orang, berapa data ada kat dalam ni. So kena kira berapa ada kat dalam ni. Kelab fotografi ada berapa, kelab robotik ada berapa, kelab bahasa ada berapa. So awak kena cari, awak kena tengok sampai cukup nilai dia. So contohlah bila awak tengok kat sini, saya kira-kira kelab alam sekitar dapat 8, fotografi dapat 15, robotik 5, kelab bahasa 12. Okey, lepas tu nak tahu macam mana awak kira ni betul ke tak, awak jumlahkan hasil yang awak kira tadi tu, awak tambahkan dia semua ni, dapat tak dengan jumlah yang diberitahu dalam yang awak kira dekat dalam data ni. Ada 40 ke tak kat sini? Disebab kat sini saya dah bagi tahu dah 40. So awak kena pastikan juga bila awak tambah kekerapan awak ni, awak akan dapat 40. Tu untuk kira ni nak tahu awak punya data tu cukup ke tak. So kira elok-elok lah yang ni. Okey, soalan yang dalam soalan ni juga dia nak minta peratusan kekerapan. So apa tu peratusan kekerapan? Peratusan kekerapan ni dia macam ni sebenarnya. Awak kena ambil berapa kekerapan dia tu, lepas tu bahagikan dengan ambil dia punya kekerapan ni,
per dengan jumlah dia tadi tu 8/40 darab dengan 100. Peratusan ni dia kena darab dengan 100. So contohlah awak punya data tu ada 30. Contoh untuk kekerapan, contoh kat sini ada 30 lah kononnya jumlah dia. So kekerapan tu alam sekitar ni ada 8. So 8/30 darab dengan 100. So kira-kira dapatlah berapa kat sini, letak kat situ. So untuk kalau dalam contoh ni, sekarang ni kan kita dah dapat, kita try buat dulu yang alam sekitar punya. So alam sekitar punya ni 8 bahagi dengan 40 darab dengan 100 dapat 20%. So yang seterusnya kelab fotografi ni 15 bahagi dengan 40 darab dengan 100 dapat 37.5. Sama juga dengan kelab robotik, 5 bahagi dengan 40 darab dengan 100 dapat 12.5. Lepas tu yang 12 bahagi 40 darab dengan 100 30. So awak akan dapat peratusan kat sini. Okay, so macam mana nak tahu awak buat betul ke tak peratusan awak? Awak tambahkan dia punya peratusan kekerapan semua ni. So awak boleh tengok kat situ berapa dia punya cukup tak 100. Kalau cukup, betul lah tu awak buat kira peratusan kekerapan awak. Okay, yang seterusnya dia nak kira mode, nak cari mode. Okay, apa tu mode? Kita dah tengok dalam nota. So kalau awak tak tahu apa tu mode, awak check balik dalam nota awak. So awak akan tahu kat situ. Okay, untuk mode ni awak kena cari kekerapan yang paling banyak. Maksudnya dalam data awak ni, mana tengok kelab awak, data awak, kekerapan yang paling tinggi kat mana. So kat sini dalam kekerapan ni awak boleh tengok yang mana tinggi sekali. 15 kan tinggi sekali. So bila 15 tinggi sekali, awak tengok dia duduk dekat kelab mana? Kelab fotografi. So mode awak adalah kelab fotografi. Okay, so yang ni cara nak cari mode. Sebenarnya senang je untuk cari mode ni. Okay, sekarang ni settle untuk kira kekerapan, peratusan kekerapan dengan mode. Sekarang ni kita nak soalan yang dalam soalan satu dia cakap terjemahkan maklumat kekerapan dan peratusan dengan menggunakan carta yang sesuai. Maksudnya sekarang ni awak akan ada dua carta, dua graf. Okay, so untuk carta kekerapan awak kena buat graf bar. Untuk peratusan kekerapan awak kena buat carta pie. Okay, so saya delete dulu kat sini. Saya akan tunjuk awak macam mana cara nak cari nak buat graf bar untuk kekerapan. So untuk kekerapan, awak nak cari dia punya dia punya apa ni, dia punya, nak buat dia punya graf. So awak highlight je dia ni macam ni. Lepas tu awak tekan kolom. So awak boleh pilih nak 2D kolom ke. So kalau macam ni, dia ada 2D kolom kat sini. So dia ada kat sini 2D kolom dia. Kalau awak nak yang contoh awak highlight balik. So awak nak 3D kolom. So awak pilih 3D kolom. Dia keluar kat sini. Oh, macam ni. Kejap. Okay. Okay, contohlah macam awak nampak tak cantik sangat. So awak nak buat macam mana? Awak nak selesaikan macam mana benda ni? Awak nak buat dalam bentuk ni ke? Awak boleh tukar kat sini. Sorry, sekejap. Awak boleh tukar dekat awak punya bentuk ni. So bentuk graf tu awak nak macam mana. So awak boleh ubah kat sini. Kat atas ni pun cat title ni awak boleh tukar nama juga. Kekerapan kolonnya. So kalau nak buat cantik lagi, kekerapan bagi bilang kekerapan pelajar menyertai kelab. Macam tu. So yang ni kekerapan. Ataupun awak nak ubah bentuk awak punya warna awak punya graf tu. So awak boleh tukar dekat bahagian design ni. So awak boleh pilih warna yang awak nak macam mana. So dia akan berubah dekat ni. Sama juga yang ni awak boleh ubah kat sini.
So semua boleh diterima. Contohlah awak tak nak ada dia punya tajuk kat atas ni, so awak boleh pilih kat sini tak ada tajuk ni untuk tak kat tengah ataupun nak letak kat sini. So awak boleh pilih exist pun awak boleh pilih nak bentuk macam mana, dia boleh tolong buatkan untuk awak. So dia ada je kat sini. Kat sini awak nak tulis kekerapan, macam tu pun boleh, suka hati. So benda ni awak boleh ikut kreativiti awak nak macam mana. Okay, so awak boleh so kat sini je lah untuk yang cara nak buat bar graph bar. So, kita tengok kepada cara nak buat carta pie bagi peratusan kegerapan. Okay, bermula awak highlight, lepas tu awak tekan pie ni. Awak tekan pie, dia akan keluar 2D pie ataupun 3D pie. So saya nak pilih 3D pie. So dia keluar kat sini. Macam ni. So dia keluar macam ni. Bila dia keluar macam ni, awak boleh pilih warna apa awak nak, ataupun awak nak bentuk macam mana. Awak nak dia keluar peratusan dia tu dekat atas pie awak, atas awak punya carta tu pun boleh. Nak keluar macam ni pun boleh. So awak boleh pilih je kat sini. So ikut kreativiti sendiri. Ni awak boleh explore sendiri sebenarnya. Ataupun awak nak tak nak yang macam ni, sekejap awak nak tukar kepada dia jadi pecah-pecah macam tu. Tapi saya bila pecah je tak cantik sangat. So baik buat bulat ni je, lagi macam cantik sikit. So ni adalah peratusan kegerapan. So macam tadi kan tak ada apa title, tak ada tajuk kat atas kan untuk bar graph tu. Sebabnya awak tak tarik sekali dengan perkataan dekat atas ni, kelab dan tajuk kegerapan ni. Kalau awak tarik, awak highlight sekali yang kelab dan kegerapan tadi tu, dia akan keluar terus dekat bar graph dia. Okey, satu contoh tunjuk balik untuk cara nak buat graph bar tu. Okey, macam ni, dia keluar terus tajuk dia. So kalau awak tak nak macam pening nak fikir dia punya, tak malas nak type ke tajuk dia, so awak boleh buat macam ni je. Okey, lepas tu awak letak kat bawah ni ke, saya ikut suka hati awak. Okey, so awak dah settle untuk soalan yang pertama. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, untuk soalan yang kedua, dia suruh buat jadual juga, tapi yang ni adalah data terkumpul. So apa tu data terkumpul? Data terkumpul ni maksudnya awak kena kelaskan data awak dengan menggunakan selang kelas. Okey, macam bermula nombor 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. So dia ada saiz dia. So dia ada saiz dia kat situ. So kita panggil sebagai selang kelas lah tu. So sama juga dengan untuk soalan yang kedua ni, dengan menggunakan jadual yang kedua, awak kena buat jadual data terkumpul. So maksudnya awak kena buat selang kelas sendiri. So selang kelas tu saiz dia ikut suka hati awak, tapi kena sama. Contohlah awak nak buat 1 sampai 5, so bila saiz dia sama dengan 5, untuk yang seterusnya pun 6 sampai 10, 11 sampai 15, sebab 5 kan saiz dia. Okey, kalau yang saya tengok kat sini, dia cakap jadual menunjukkan 20 orang, umur 20 orang guru-guru di Sekolah Kebangsaan Seri Budiman. So daripada umur dia ni, saya tengok dia punya umur, saya nampak, atau bagi senang nampak, awak susun dulu daripada kecil sampai besar. So daripada awak boleh tengok berapa dia punya jarak, berapa daripada nombor berapa. So bila saya susun, saya nampak kat sini bermula daripada umur 20 lebih sampai 50 lebih. So saya nak jadikan saya punya data tu
bermula daripada 21 sampai 30. Lepas tu selang dia saya nak buat sama dengan 10. Maksudnya saiz selang dia tu. Okay, kita tengok pada contoh. Mula kita buat dulu selang kelas. Okay, so macam ni saya buat selang kelas. Saya buat saiz selang kelas saya ambil 10. Macam mana nak kira 10 tu? Awak kira 21. Sebab saya sekarang ni saya buat 21 sampai 30. So awak kira start dari 21 sampai 30. So 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So ada 10 kat situ selang. So bila yang atas ni 10, yang seterusnya pun kena saiz 10 juga. Yang bawah ni pun 10, yang bawah seterusnya pun 10. So saya buat 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. So yang ni adalah saiz yang ni adalah selang kelas bagi data ni. So ni dalam jadual dia lah ni. So baru settle kat sini. Okey, tengok soalan dia. Mula dia suruh kira julat. Okey, so julat boleh tengok dalam nota ada formula dia macam mana nak kira julat. So julat untuk soalan kita ni, so awak kena ambil sempadan atas kelas terbesar. Maksudnya nilai sempadan kat sini antara 60 dan kelas yang seterusnya. Awak bayangkan yang kelas seterusnya tu start daripada 61. Awak bayang start daripada 61 sampai 70. Sebab awak kena just bayang je lah, kiranya tak ada pun, tapi kena bayang supaya awak boleh kira macam mana. So 61 sampai 70 kan. So macam mana nak kira sempadan atas kelas terbesar dia? Sempadan atas kelas terbesar dia ambil 60 dengan 61. Lepas tu awak tambah bahagi dengan 2. So awak dapat 60.5. Lepas tu tolak dengan sempadan bawah kelas terkecil. So sempadan bawah kelas terkecil adalah antara 21 dan 20. Sebab dia bawah kepada 21 ni kan. Kalau awak tengok kalau awak boleh bayangkan, kelas yang seterusnya ni adalah kelas yang sebelum 21 sampai 30 ni adalah 11 sampai 20. So awak ambil 20 dan 21, awak tambah bahagi dengan 2. Macam tu. So awak dapat dia punya titik tengah. Lepas tu awak ambil 60.5 dengan 20.5 kira tadi tu, awak tolak dia. Lepas tu dapat sama dengan 40. So nanti benda ni kena ikut awak punya soalan. Jangan ikut yang saya punya ni, ikut setiap soalan awak. Okey, lepas tu soalan dia nak apa lagi? Dia nak suruh buat selang kelas. So kita dah buat selang kelas kita ni. So ni selang kelas kita. Okey, lepas tu soalan seterusnya dia suruh cari saiz selang kelas dan titik tengah. Okey, saiz selang kelas senang je. Kita dah buat tadi. Kira 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So saiz selang kelas kita adalah 10. Okey, lepas tu nak cari titik tengah pula. Macam mana nak cari titik tengah? Awak tambah 21, lepas tu dengan 30 ni bahagi dengan 2. So baru dapat titik tengah yang pertama. So cari titik tengah yang kedua pula. 31 tambah 40 bahagi dengan 2 dapat 35.5. So sama juga dengan kelas yang seterusnya sampai habis. So awak kena cari titik tengah. Okay, lepas cari titik tengah, awak kena cari kekerapan. Okay, untuk cari kekerapan macam mana? Awak tengokkan data kat sini, awak masukkan nombor ni dia dekat mana. So awak tengok 40 ni dia ada dekat mana. So masukkan kat sini. So awak tengok dalam keadaan contoh. Okay, saya biar awak supaya awak nampak lagi. Okay, 40 dia duduk pada kat sini. 1. Lepas tu awak masuk 48, ada kat sini 1. So awak kena kira berapa 21, umur yang 21 yang ada bermula daripada 21 sampai 30, berapa ada kat dalam ni. Sama juga 31 hingga 40, berapa ada kat dalam ni. 41 hingga 50, berapa ada kat dalam jadual awak ni, data awak ni. 51 hingga 60, ada berapa dekat dalam data ni. So awak masukkan bilangan dia dalam kekerapan ni. So kat sini saya dapat untuk umur 21 sampai 30 saya dapat 2 orang. Lepas tu 31 hingga 40 saya dapat 4. 41 hingga 50 saya dapat 8.
51 hingga 60 saya dapat 6. So macam mana anda tahu kira betul ke tak? Awak tambah jumlah semua ni dapat sama dengan 20 supaya sama dengan jumlah yang ada dalam awak punya tu lah. Okey, seterusnya untuk kekerapan kumulatif. Okey, kekerapan kumulatif ni apa sebenarnya? Ada juga dalam nota. Awak boleh baca balik. Awak boleh tengok balik video-video yang saya dah upload sebelum ni, video kuliah. Kekerapan kumulatif ni awak kena tambah hasil kekerapan yang seterusnya, sebelumnya. Okey, contoh kat sini yang pertama ni sebelum dia tak ada kan, so dia bermula dengan nilai kekerapan dia sendiri. Sebab yang pertama start kat sini, kita start yang dengan 2 ni. So untuk yang seterusnya awak kena tambah 2 tambah 4 tambah dengan kekerapan seterusnya. So kat sini dapat 6. So nak buat cari yang seterusnya, 6 tambah 8 dapat 14. 14 tambah 6 dapat 20. So ni adalah kekerapan kumulatif awak. So last kali awak akan dapat 20 sama dengan jumlah yang awak ada, jumlah kekerapan awak, jumlah data awak tu. Okay, lepas tu cari peratusan kekerapan peratusan awak sama macam yang kita dah cari dalam ni, cara yang sama je. So yang nak cari sendiri. Okay, lepas tu kita kena tengok soalan pula. Soalan dia suruh cari apa pula? Soalan suruh cari kelas mode. So kita dah ada peratusan, dah ada kekerapan kumulatif, kekerapan dah ada, kena cari kelas mode. So kelas mode tu apa? So kelas mode ni adalah awak tengok kekerapan awak yang paling tinggi sekali pada kelas yang keberapa. Kat sini kekerapan paling tinggi adalah 8 kan. So kelas yang paling tinggi sekali adalah 41, 50. So sebab tu kat sini saya letak 41 hingga 50. Okey, sekarang kita nak cari min pula. Okey, so cara nak cari min, awak boleh, kalau tak faham awak buka nota atau buka video saya dah ajar. Okey, min awak buat macam ni. Min ni titik tengah darab dengan kekerapan tambah dengan titik tengah darab dengan kekerapan tambah dengan titik tengah yang seterusnya darab dengan kekerapan seterusnya tambah dengan titik tengah yang last seterusnya darab dengan kekerapan dia. Lepas tu bahagi dengan semua yang awak tambah tadi tu, awak kena bahagi dengan jumlah dia iaitu 20. So kat sini bila saya kira saya dapat 44.5. So awak kena tekan calculator elok-elok lah ni supaya tak ada silap. Okey, lepas tu nak cari kelas median pula. Okey, kita dah belajar hari tu macam mana nak cari kelas median. Okey, mula ada formula dia untuk data tak terkumpul. Buka lecture note memang dah ada terus dia punya kelas, cara nak cari kelas median. Okey, mula awak kena cari kekerapan dia dulu. So awak tengok kat sini kenapa ambil n per 2, n bahagi dengan 2, sebabnya awak punya jumlah data adalah dalam genap. Jumlah yang genap iaitu 20. 20 kan genap. So awak ambil 20. Sekarang ni mula kita kena cari kelas median dulu. So 20 kena bahagi dengan 2 sama dengan 10. So awak tengok kat 10 ni ada kat mana? Okey, 10 ni sebenarnya ada dekat 14 ni. Sebab dia, kalau awak boleh tengok, yang pertama, kekerapan yang pertama ada kat sini 1 dan 2. Lepas tu untuk yang seterusnya 3, 4, 5 dan 6. Kekerapan yang seterusnya ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sampai 14 di data yang ke-14. Lepas tu untuk yang pada 51, kelas 51 hingga 60 ni, data yang ke-15, data yang ke-16, data yang ke-17, 18, 19, 20 sekali ada dalam ni. Okey, sebab itulah kita punya kelas median sekarang adalah 41 hingga 50. Sebabnya data yang ke-10 ada dalam kelas median 41 hingga 50. Okey. So, kemudian awak masukkan dalam formula median. So, awak boleh cari formula median dalam, kalau awak tak faham apa ni, awak boleh tengok dalam awak punya nota tu. Okey. Mula nak cari dia, ni awak kena kira pakai calculator lah. Kena kira manual lah maksudnya. Okey, lepas tu nak cari median dia, M ni iaitu median yang kita nak cari. Okey, sama dengan B. Okey, B ni apa sebenarnya? B ni adalah sempadan bawah bagi kelas median awak.
So ni kelas median awak 41 hingga 50. So sempadan bawah dia adalah 4 titik tengah antara 40 dan 41. Sebab tu kat sini dapat 40.5. Okey, lepas tu 10 C. C ni adalah kekerapan kekerapan bagi okey, jap kita buka lecture note. Sorry tau. Okey, awak punya okey, C adalah lebar kelas awak. Okey, saiz selang kelas. Okey, saiz selang kelas adalah sama dengan 10. So kat sini kena 10. Lepas tu ikut formula dia, N bagi dengan 2. N tu kita dah ada tadi 20. Sama bagi dengan 2, tolak dengan L. L ni apa? L ni adalah kekerapan kumulatif sebelum kelas median awak. So ni kelas median awak. So sebelum kelas median awak adalah 31 hingga 40 kan. So tengok kekerapan kumulatif dia. So 6. So masukkan 6 kat sini, bahagi dengan FM. FM ni apa? Frekuensi kelas median awak. So frekuensi itu adalah kekerapan. So kekerapan kelas median awak kan 41 hingga 50. So kekerapan ni sama dengan 8. So letak 8 bawah ni. So kira dengan kalkulator awak akan dapat median 45.5. Okay, so settle untuk kelas median. So sekarang ni kita buat variance pula. So saya cadangkan, kalau nak senang awak saya cadangkan awak type kat sini. Awak kira kat sini terus. Buat table, buat jadual macam ni supaya senang untuk kira variance. Okey, mula awak kira dulu ST tolak dengan ST tolak dengan X bar. Okey, X bar ni apa sebenarnya? X bar ni adalah min awak punya yang awak cari min tadi tu. Okey, cara nak kira variance, kita buka formula. Formula dia adalah hasil tambah F darab dengan X tolak X bar tutup kurungan kuasa 2 bahagi dengan N tolak 1. Okey, so sini saya tinggal hasil tambah dia punya logo, dia punya simbol. So saya letak kejap. Okey, so ni maksud dia hasil tambah. Okey, macam mana nak kira dia? Saya cadangkan kira macam ni. Awak kira dulu XT tolak dengan X bar iaitu min. XT ni apa? XT ni adalah titik tengah awak. Setiap titik tengah tu awak kena tolak dengan min yang awak dah jumpa. So 25.5 tolak dengan 44.5, so awak akan dapat negatif 19. Lepas tu 35.5 tolak dengan 44.5 dapat negatif 9. Sama juga dengan yang ni akan dapat 1, dan seterusnya pun akan dapat 11. Lepas tu awak dah dapat hasil dekat sini, awak kena kuasa 2 kan dia. So kuasa 2 macam mana? Dia kena darab nilai yang sama. So kuasa 2 negatif 19 ni, negatif 19 kuasa 2 awak akan dapat 361. Lepas tu negatif 9 kuasa 2 awak dapat 81. 1 kuasa 2 awak dapat 1. 11 kuasa 2 awak akan dapat 121. So awak dapat kat sini untuk XT tolak X bar yang ada macam tanda tolak kat atas dia tu, kuasa dengan 2. So awak dapat kat sini. So tak selesai lagi, awak kena darab dulu dengan F. F tu apa? Kekerapan dia. So kekerapan tu adalah yang ni. So ni F awak. So awak dah ada kat sini tadi kan. So awak darab dengan 2. 361 darab dengan 2. Lepas tu 81 darab dengan 4. 1 darab dengan 8. 121 darab dengan 6. So awak dapat kat sini. So awak dapat kat sini ni, awak kena jumlahkan dia supaya awak dapat yang kat atas ni sahaja. Atas ni dulu. Untuk dapat yang atas ni saja. Tak dapat, awak tak bahagi lagi dengan N tolak 1 ni. So macam mana nak kira yang kat atas ni? Sebabkan tanda yang macam Z ni, Z terbalik ni, dia maksud dia hasil tambah. So awak tambah ke semua ni, 722 tambah 324 tambah 8 tambah 726
Lepas tu awak sama dapatkan kat sini. So cari jumlah dia. So ni adalah jumlah keempat-empat data ni, keempat-empat yang dah kira tadi tu. Lepas tu jumlah dia ni awak bahagi dengan n tolak 1. So n awak 20 tolak dengan 1. So variance yang awak akan dapat kira dengan kalkulator. So kat sini saya dapat 3.68421.053. So awak boleh ambil dalam paling sikit pun dalam 3 titik perpuluhan. So nak ambil lebih pun tak apa. Okey, seterusnya nak kira sisi hampir awal. Sisi hampir awal senang je. Awak punca kuasa je dengan variance awak dapat tadi. So awak guna kalkulator, awak akan dapat sama dengan 9.67. So settle untuk pengiraan. Tengok balik soalan. Dia suruh awak buat carta kekerapan dan peratusan kekerapan. So macam mana nak buat? Sama macam yang ni punya. So awak selesaikan, awak dapatkan untuk yang soalan yang kedua ni, awak kena ada 2 juga graf. So sekarang ni untuk soalan awak, soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 ada 2, ada satu graf bar dan ada satu carta pie. Soalan yang kedua pun sama juga, ada satu graf bar dan satu carta pie. Okey, setakat tu saja untuk tugasan yang pertama. Untuk tugasan seterusnya saya akan upload nanti. Okey, setakat tu saja. Terima kasih. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya. Okey, bye. Assalamualaikum.